Tahukah anda bahawa orang lelaki ni memang ada satu masalah, dan masalah dia memang orang lelaki ni memang cepat lupa. Bini suruh beli barang kat kedai, dia lupa. Bini suruh bayar bil elektrik, dia lupa. Bini punya birthday lupa, anniversary lupa, dan birthday sendiri pun orang lelaki boleh lupa kadang-kadang tu. Okey, disebabkan itulah orang lelaki ni memang dia ingat pada kereta saja. Dan disebabkan itulah juga Mazda menghasilkan sebuah kereta Mazda Anniversary sempena 20 tahun Mazda dekat pasaran, iaitu Mazda 6 Anniversary. Dan Mazda 6 di sini sebenarnya sejarah dia panjang. Dia bermula dengan nama Mazda Capella, dan Mazda Capella ni digantikan dengan Mazda 6 pada tahun 2002, memasuki generasi pada tahun 2007 dan generasi ketiga pada tahun 2012. Dan hari ini kita ada Mazda generasi ketiga tahun 2012 tapi dalam varian 20th Anniversary. Seperti biasa, kepada penonton yang baru menemui channel Mekanika Sudi-Sudi, kalau anda menekan butang like, menekan butang subscribe dan menekan share dekat YouTube, Facebook, Instagram dan juga TikTok Mekanika Malaysia. Dan jangan lupa untuk WhatsApp saya. Sebenarnya kalau kita tengok Mazda 6 yang pada hari ini, sebenarnya secara dasarnya ia adalah kenderaan yang hampir sama dengan kenderaan yang diperkenalkan pada tahun 2012. Kecuali dia berubah dari segi beberapa rekaan kecil. Okey, sebagai contoh, dekat bahagian depan dia, bahagian krom dia tu, dia tukar kepada warna gunmetal finish. Kalau dulu dia warna hitam. Dan kat sini pun dia warna hitam, tapi kat sini dia warna krom. Sekarang ni dekat bahagian depan ni dia tukar pada warna gunmetal finish. Manakala rekaan lampu juga telah ditukar secara nampak lebih tajam. Dan untuk varian 20th Anniversary ni, dia diberikan satu warna baru yang dinamakan sebagai Premium Red Artisan. Memang kalau kita tengok ni, warna ni kadang-kadang nampak macam purple, kadang-kadang nampak macam brown, tapi warna ni sebenarnya sebagai warna merah. Dan memang Mazda ni memang kebergantungan dia kepada permainan warna adalah sangat ajaib. Dia boleh memberikan warna-warna yang nampak mewah. So bila kita tengok kereta ni kan, memang nampak mahal kereta ni sebenarnya. Okey, dekat bahagian belakang kita ni kita boleh tengok bahagian sisi Mazda 6. Dan kalau kita tengok, memang rekaan Mazda 6 ni adalah rekaan klasik sebuah sedan yang sporty. Bahagian depan dia rendah, dia tarik panjang. Bahagian belakang tu pendek. Dan dia punya roof line tu memang nampak cantik. Dan untuk 20th Anniversary, dia bagi satu emblem. Dekat sini tulis sempena ulang tahun 20. Dan kereta ini diberikan satu sport rim yang baru yang lebih gelap, dinamakan Bright Metal Finish. Masih mengekalkan rim 19 inci yang sama yang beberapa tahun dulu diperkenalkan. Okey, sekarang kita berada di bahagian dalam Mazda 6 20th Anniversary. Dan seperti anda boleh tengok, bahagian dalam ini lebih istimewa berbanding dengan varian yang lain. Sebab dia menggunakan color cream. Ini dibalut dengan balutan kulit suede dekat bahagian papan pemuka dan juga dekat bahagian seat depan. Manakala dekat seat depan ni kita boleh tengok ada satu logo emblem emboss dekat sini, 20th Anniversary. Dan untuk kereta ini juga Mazda telah memberi semua teknologi apa yang ada mak nenek semua dekat dia punya part bins kepada Mazda 6. Dia ada head up display. Dia bagi skrin yang lebih besar, dan dekat depan kita ni walaupun meter kita ni nampak macam analog, tapi sebenarnya dia adalah meter digital. Dia bagi wireless Apple CarPlay. Dia bagi 2 point USB dekat depan, 2 point USB dekat belakang, serta dibagi sunroof. Dan istimewa juga untuk seat ni dia bagikan ventilation yang boleh dibuka dekat sini. Barulah kita rasa best. Dan untuk model pada tahun 2023 ini juga dia diberikan Apple CarPlay dan juga wireless Android Auto. Silap, bukan wireless Android Auto tapi wireless Apple CarPlay serta pembesar suara 11 speaker daripada jenama Bose. Okey, duduk di bahagian belakang pula, satu perkara yang kita boleh rasa ialah seat dia lebih selesa berbanding dengan seat yang ada pada Mazda 3, ialah Mazda 6 kan.
dia duduk lebih selesa. Walaupun rasa agak menegak sikit, dan dia ada lebih banyak equipment dekat di bahagian belakang. Selain daripada aircon vent, dia ada USB point dekat dalam sini, dan dia ada juga satu rear curtain dekat bahagian belakang yang boleh dibuka dan ditutup daripada bahagian pemandu. Serta untuk model ini juga dia memiliki ruang kargo sebesar 489 liter, dan kita boleh lipat kedua-dua seat ni untuk membesarkan ruang kargo tersebut. Untuk Mazda seat juga, satu perkara lagi yang menambahkan rasa mahal dia ialah dia ada cabin light. Maksudnya bila waktu malam kita boleh nampak kabin ini lebih mahal berbanding dengan Mazda 3. Ada satu cabin light dekat depan, satu dekat foot dekat depan, dan satu juga foot dekat bahagian belakang, menjadikan suasana waktu malam tu lebih mahal, lebih premium. Mazda Seat 20th Anniversary ni memang didatangkan dengan satu pilihan enjin saja, iaitu enjin 2.5 yang lengkap dengan sistem Skyactiv G, menghasilkan sekitar 192 horsepower dan 258 Nm torque seawal 4000 RPM. Memang enjin ni memang bukan untuk enjin main pickup, tapi untuk kita lebih kepada mid range momentum dan top speed dia. Memang sedap lah. Dan enjin ini juga kalau kita bawa secara relax macam ni, dia memang boleh menjimatkan bahan api lah. Mazda kata dia boleh bagi sekitar 14.2 km per liter. Tapi bila saya bawa dalam 110-120, dia boleh bagi sekitar 15.8 km per liter. Which is very good lah untuk sebuah kereta dengan enjin 2.5, dan kereta ini bukan ringan, memang berat. Dan kereta ini juga kalau kita bawa secara relax ataupun kita bawa secara santai, memang kita boleh dapat sehingga 710 km bagi setiap tangki bahan api. Hanya ada satu transmisi saja yang ditawarkan untuk 20th anniversary, iaitu transmisi 6 kelajuan automatik lengkap dengan pedal shifter. Iaitu memang transmisi ni memang dah jadi transmisi wajib kepada kebanyakan kereta Mazda, dan dia ada satu pilihan sport mode. Bila kita masuk sport mode, dia akan lebih kerasa lebih sporty berbanding dengan dalam keadaan normal. Bila kita tekanan, dia punya performance bunyi tu memang mengiurkan, memang melelehkan ILU kita bila kita dengar dia punya enjin tu. Enjin tu bunyikan bunyi meneran. Kalau bunyi menerang, dia bunyi nyaring. Yang ni lebih kepada bunyi sport, bunyi yang memang syahdu. Kalau kita dengar, kita rasa nak tekan saja, dan dia punya respon adalah sekata saja. Tahu-tahu dah 100 km sejam. Dari segi handling, okey, pada tahun 2019 saya dah test Mazda Seat dengan enjin 2.2 turbo diesel. Memang tak dinafikan bahawa enjin 2.2 turbo diesel ni lagi power, lagi pikat, lagi jimat. Memang kalau kita tekan, memang tekan-tekan pergi. Tapi dari segi handling sebenarnya, untuk dynamic handling, untuk fluid, kereta dengan enjin 2.5 NA ni sebenarnya lebih sedap. Sebab enjin petrol lebih ringan berbanding dengan enjin diesel, menjadikan bahagian depan kereta ini lebih fluid, lebih ringan. So bila kita tekan, bila kita push kereta ni masuk dalam selekoh, dia lebih rasa fluid, dia tak rasa understeer. Dan disebabkan bahagian belakang menggunakan multi-link, so bahagian belakang tu terasa lebih lancar berbanding dengan Mazda 3. Mazda 3 dia setting suspension tu agak keras, dan bila kita masuk selekoh, kita rasa bump steer, iaitu bila kita langgar bump dan bump tu berada di tengah-tengah selekoh, kita boleh rasa kita hilang grip seketika. Yang ini memang kita rasa lancar, dan dia punya comfort tu memang best. Sebab kereta ni saya gunakan untuk balik kampung lalu jalan Great Jeli yang memang terkenal dengan kebanyakan lubang dan jalan yang tak rata. Dan memang kita bawa kereta ni, dia punya comfort level tu the best. Dari segi NVH pula, boleh dikatakan kereta ini memiliki NVH yang lebih baik berbanding dengan varian sebelumnya. Itu satu trend yang saya boleh perhatikan pada kebanyakan kereta Mazda. Mungkin dia orang dah improvekan NVH dari masa ke semasa. Untuk halaju sekitar 110 ke 120 km sejam, dia punya NVH adalah sekitar tak silap saya 67-68 desibel sahaja. Menjadikan bila kita bawa kereta ni, kita memang rasa best bila kita layan dengan speaker Bose 11 speaker ni. Untuk aspek keselamatan, okey, untuk kereta ni Mazda juga telah improve atau tambahkan Mazda Safety Sense dekat bahagian
bahagian kereta ini. Kereta ini menerima Mazda Radar Cruise Control Blind Spot Monitor. Dia terima link key access lane departure warning, traffic sign tak ada, sorry. Tapi dia ada driver attention alert. Kalau kita memandu dalam keadaan gopoh, kita langgar line putih tu banyak kali, mungkin dalam masa sejam tu dia detect 40 kali kita langgar line putih, bahawa kita dah memandu secara tak relax. Dia akan alert kita supaya take rest kejap. Maksudnya cara kita memandu tu tak selamat lah. Saya dah 2-3 kali kena warning. Tapi sebenarnya bukan sengaja, tapi sebenarnya saya enjoy driving, saya bawa laju dan saya langsung rasa tak letih sebab kereta ni body roll dia sangat terkawal, sangat best. Pada mulanya saya ingatkan kereta ni dipasang dengan lampu auto high beam saja. Tapi saya silap. Untuk varian 2023 ni dia menerima lampu adaptive high beam LED dekat bahagian depan. Itu menjadikan kereta ni lebih seronok untuk dipandu pada waktu malam. Dan sebagai bukti, lampu ini walaupun dia pasang high beam, dipasang di bahagian gelap, tapi pada masa yang sama dia menyediakan ruang yang tak membecarkan pemandu di bahagian depan bertentangan dengan kita. Jadi pemandu depan tak marah dekat kita lah. Okey, saya lupa lagi satu perkara, iaitu AEB. Dan kereta ini juga ditambah dengan AEB di bahagian depan dan juga di bahagian belakang. Untuk Mazda 6 ini juga, untuk variant 20th anniversary, dia menerima cabin light. Kita boleh tengok dia ada dekat sini, dekat kita punya tapak kaki, dekat door trim, malah dekat bahagian belakang, dekat footwell pun dia ada dia punya cabin light. Dia menjadikan bila kita memandu pada waktu malam tu, dia punya feel premium tu lebih baik berbanding dengan Mazda 3. Satu perkara yang memang benda tak best pada Mazda 6 ini adalah kamera dia. Walaupun dia diberikan kamera 360 cam, tapi kualiti dia macam kualiti kamera Nokia 3310 zaman dahulu, mungkin 10 tahun dulu. Memang gambar tu pixel dia pecah-pecah. Kadang-kadang bila kita nak reverse tu kita rasa macam lepas ke tak lepas, sebab dia punya kualiti gambar tu memang buruk lah. So ini benda yang perlu diperbaiki oleh Mazda untuk Mazda 6 ini. Untuk Mazda 6 ini juga dia menerima 5 tahun jaminan dan juga 100,000 km free service. So ini bermakna kita hantar je dekat Mazda dan Mazda akan servis secara percuma untuk kita. Orang tanya, apa beza Mazda 6 dengan Camry? Okey, dia macam ni. Camry, kita umpama kita ada satu company tapi kita tak nak run company tu. Kita hire CEO untuk jalankan company kita. Tapi kalau kita bawa Mazda 6, kita ada company dan kita juga bertindak sebagai CEO untuk company kita. Maksudnya kita beli kereta ni dan kita tak perlukan driver dan kita drive sendiri kereta ni. Sebab apa? Sebab kita nak enjoy driving Mazda 6 berbanding dengan kita duduk di belakang dan kita biarkan pemandu enjoy kereta kita. Tu beza dia Mazda 6 dan juga Camry. Sebenarnya dekat Malaysia ni tak banyak dah kereta sedan yang dijual. Sedan segmen D yang dijual. Kita hanya ada Mazda 6 dan juga Camry dan juga Accord yang generasi terakhir. Untuk generasi terbaru, Accord sudah tak lagi dijual dekat Malaysia. So memang untuk sedan kita hanya ada 2 sahaja. Sebab apa? Sebab market sekarang dah berubah kepada SUV. Semua orang dah beli SUV, menjadikan kereta ini tak lagi develop oleh Mazda. Mazda hanya sekarang develop SUV untuk model-model terbaru mereka. Manakala untuk kebanyakan sedan dia masih menggunakan sedan dengan platform yang lama. Okey, sekian saja review kita berkenaan dengan Mazda 6. Kepada penonton, pembaca, pendengar Mekanika Malaysia yang baru menemui channel Mekanika, sudi-sudikanlah untuk anda menekan butang like, menekan butang subscribe dan share dekat YouTube, TikTok, Facebook dan juga Instagram Mekanika Malaysia. Dan jangan lupa untuk menyokong kami dekat Netflix. Dan kepada yang baru menemui channel Mekanika, sudi-sudikanlah untuk menekan WhatsApp, untuk WhatsApp saya. Jom kita enjoy kereta ni. Bye-bye. Bye-bye.